Allahumma salli ala sayyidina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abdullahi wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh, addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan keizinan daripada Allah, kita dapat bertemu lagi pada hari Rabu yang barakah ini. Hari kita akan mendengar hadis-hadis yang diriwayatkan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hari kali ini kita bersama dengan kitab Tamamul Minnah bi Bayan Al-Khisalil Mujibati lil Jannah karangan Syekh Abdullah Al-Ghumari. Yang kitab ini membicarakan tentang amalan-amalan yang membawa para pelakunya ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun orang tersebut hanya melakukan hanya satu saja amalan daripada amalan-amalan tersebut. Walaupun hanya dibuat satu saja amalan daripada amalan-amalan tersebut, orang tersebut dijanjikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ganjaran daripada syurga Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita mengucapkan satu kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla di atas nikmat ini. Sepatutnya saya sendiri sekarang ini ada orang tanya saudara kita Al-Filfilani, saya sekarang berada di Al-Ustaz, berada di Al-Ustaz Kedah. Sepatutnya sekarang kami ada pertemuan sepatutnya, namun pertemuan itu terpaksa ditangguhkan disebabkan PKP yang dilaksanakan di Kedah. PKPB dilaksanakan, jadi semua pertemuan terpaksa ditangguhkan ke satu tarikh yang lain selepas selesai PKPB. Jadi alhamdulillah hari ini saya berkelapangan dan hampir-hampir saya ingin menangguhkan majlis kita pada waktu yang lain, namun Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan agar majlis ini terus dilakukan pada waktunya. Syukur pada Allah, pertemuan itu tidak dapat dijadikan, tidak dapat diteruskan. Lalu saya bersama dengan tuan-tuan hari ini, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita memulakan majlis kita, insya-Allah hari ini kita akan melihat sambungan daripada perbahasan berkenaan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar dan juga beberapa bahasan yang seterusnya. Sebelum kita melanjutkan perbahasan tersebut, marilah sama-sama kita berselawat ke hadrat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang biasa kita lakukan. Dan alhamdulillah, Al-Fadhil Ustaz Muhdi Aziz yang merupakan putera kepada guru saya telah pun mendatangkan di bahagian komen itu akan selawat untuk mengingatkan kita semua agar majlis kita dimulakan terlebih dahulu dengan salawat ke hadrat baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhdi. Jadi marilah sama-sama kita memulakan majlis kita. Yang pertamanya kita hadiahkan Al-Fatihah ke hadrat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sumber kepada seluruh kebaikan yang sedang kita bicarakan, yang telah kita bicarakan, yang bakal kita bicarakan, kepada baginda yang merupakan sumber kepada kebaikan ini, kepada para sahabat baginda yang telah bertanggungjawab menyampaikan kegembiraan dan juga kebaikan ini, kepada para tabi'in turun ke bawah terus menerus sampai kepada seluruh para ulama Islam, kepada para awliya yang telah mendidik jiwa manusia untuk taat kepada Allah, dan kepada seluruh para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita hadiahkan kepada Nabi dan kepada mereka semua kita hadiahkan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terus dengan berselawat pula ke hadrat baginda Nabi SAW dengan selawat yang telah didatangkan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhdi bin Aziz sebanyak 11 kali insya-Allah sebagai pembuka bicara sebelum kita meneliti sabda mulia Nabi SAW. Kita akan berselawat sebanyak 11 kali insya-Allah. Subhanahu wa taala, moga-moga berkat selawat kita akan mengangkat segala malapetaka dan musibah yang menimpa negara kita dan juga kepada dan moga Allah mengangkat juga segala musibah yang diturunkan kepada umat manusia ini. Allahumma amin. Dengan berkat berselawat ke hadrat baginda Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا
محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai sudah kita menghadiahkan Al-Fatihah ke hadrat baginda Nabi alaihi salatu wassalam dan ke hadrat seluruh umat Nabi alaihi salatu wassalam selaku para pecinta baginda. Dan selesai kita menunaikan tanggungjawab kita berselawat ke hadrat baginda Nabi alaihi salatu wassalam sebanyak 11 kali. Alhamdulillah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis ini, menjadikan setiap daripada kita hamba-hamba Allah yang diberikan hidayah, diberikan kebersihan jiwa dan menjadi manusia yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma amin, Allahumma amin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, subhanallah, Fadil Ustaz Muhdi menulis kita punya kerja rumah supaya semua yang telah kita bicarakan sebelum ini semuanya dapat kita melaksanakannya, iaitu yang pertamanya manihatul anz. Kita memberikan minuman, minuman berupa susu, memberikan minuman berupa susu. Yang kedua, imatatul adza 'anit tariq, kita menghilangkan sebarang kemudaratan yang ada di jalan. Yang ketiga, kita memberi minuman kepada binatang. Yang keempat, menziarahi orang sakit. Yang kelima, kita menziarahi saudara kita kerana Allah Azza wa Jal. Yang keenam, kita memberi sedikit ar-radhu mimma razaqahullah. Kita apabila direzekikan dengan sebarang rezeki berupa harta ataupun makanan, kita bagi sedikit kepada orang yang menyaksikan peristiwa ataupun suasana kita menerima rezeki tersebut. Dan yang ketujuh yang sedang kita bicarakan sekarang, insya-Allah kita akan menjelaskan lagi, melihat apakah huraiannya yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari, iaitu yang ketujuh, kita menyuruh kepada kebaikan dan mencegah manusia daripada kemungkaran. Allahumma amin.
Baik, kita mulakan majlis kita insya-Allah dengan kita menghadiahkan Al-Fatihah kepada Syekh Abdullah Al-Ghumari yang telah menghadiahkan kepada kita kitab yang sangat bernilai ini, walaupun beliau sudah berada di alam barzakh sana, namun tulisan beliau terus dapat dibaca sehingga ke hari ini. Kepada beliau kita hadiahkan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, insya-Allah hari ini kita akan menyambung perbahasan yang berkenaan dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar serta amalan-amalan lain yang berkait dengan perbuatan yang menyebabkan sekiranya kita melakukan perbuatan-perbuatan dan juga amalan-amalan tersebut, kita akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla biiznillahi Azza wa Jalla. Dalam pertemuan yang lepas, iaitu sewaktu saya di Kedah juga, subhanallah, sewaktu dalam perjalanan pulang ke homestay, kita dapat bersiaran setelah majlis bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Nazrul Nasir di pondok beliau di Zawiyah Nasiriyah. Dalam perjalanan pulang tu sempat kita mengadakan majlis walaupun terlewat. Jadi kita berhenti pada ayat yang membicarakan tentang bagaimana Allah Azza wa Jalla telah melaknat masyarakat yang merupakan cucu cicit zuriat Nabi Allah Israel alaihi salam, iaitu Nabi Allah Yaqub alaihi salam, yang juga dikenali dengan panggilan Banu Israel. Mereka dilaknat oleh Allah Azza wa Jal kerana perkara mungkar mereka senyapkan, tidak pula mereka cegah. Dalam masa yang sama mereka pula melakukan perbuatan yang mungkar, iaitu berdasarkan firman Allah yang berbunyi, Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Telah dilaknat orang-orang yang kufur, orang-orang kafir daripada cucu cicit zuriat Nabi Allah Israel alaihi salam berdasarkan apa yang ada di lidah Nabi Allah Daud dan juga lidah Nabi Allah Isa bin Maryam. Maknanya mereka dikeji, mereka dilaknat oleh Allah berdasarkan firman Allah yang telah Allah sampaikan kepada Nabi Allah Daud alaihi salam, begitu juga kepada Nabi Allah Isa ibni Maryam alaihi salam wa alaihim wa ala rasulina salatu wassalam. Lalu disebut oleh Allah kenapa mereka dilaknat, zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Mereka dilaknat itu disebabkan mereka telah melakukan maksiat dan mereka sudah melampaui batas. Apa yang mereka lakukan? Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Mereka satu ketika dahulu tidak mencegah kemungkaran, bahkan mereka melakukan pula perbuatan mungkar. Labi sama kanu yaf'alun. Teruk sungguh apa yang telah mereka lakukan. Jadi insya-Allah ini kita akan lihat huraian huraian sambungan bagi al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar berdasarkan kalam Syekh Abdullah Al-Ghumari yang berbunyi zalika annal mujtama' idza wujida fihi munkaru ila akhirih insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du bi isnadina al-muttasil ila sayyidina al-imam al-syaikh al-sufi al-wali Sayyidi Abdullah ibni Muhammad al-Siddiq al-Ghumari rahimahullahu azza wa jal wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i tamami minnatihi wa sa'ir musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin. Fi qawlihi, kita tengok muka surat yang keberapa tu, iaitu pada muka surat yang ke-11 pada muka surat yang ke-11. Muka surat ke-11 baris yang ke 1 2 3 4 2 3 4. Baris yang keempat daripada atas Zalika annal mujtama' iza wujida fihi munkar. Baris yang keempat pada halaman yang ke-11.
Qala Syekh Abdullah Al-Ghumari rahimahullahu azza wa jal, "Dzalika anna al-mujtama'a idza wujida fihi munkarun wa lam yujad man yanha anhu wa yubayyinu dararahu dabba ilayhi al-fasadu wa asra'a fihi al-inhilal lahu ghadabullahi wa 'iqabuhu." Faqad sahha 'anil nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala, "Innal qaum idza ra'awil munkar falam yughayyiruhu awshaka an ya'ummahumullahu bi'iqabi minhu wa min mazahiri ghadabihi 'alaihim alla yastajiba du'aahum idza da'awhu." Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "La ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu an yab'atha 'alaikum 'adzaban minhu thumma tad'unahu fala yastajibu lakum." Rawahu Tirmizi wa hassanahu. Jadi Syekh Abdullah Al-Ghumari rahimahullahu azza wa jal menyatakan mengapa al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar merupakan satu perbuatan yang penting pada masyarakat. Kata beliau, sekarang ini kerana mengapa masyarakat satu ketika dahulu daripada keturunan Nabi Allah Yaqub alaihi salam, walaupun mereka daripada keturunan para nabi, namun mereka tetap dilaknat oleh Allah. Kenapa? Setelah mereka meninggalkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Okey, mengapa begitu penting al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, dan mengapa pula kalau perbuatan ini ditinggalkan akan membawa kepada laknat daripada Allah Azza wa Jal? Kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, ini kerana sesuatu masyarakat apabila ada kemungkaran padanya, dalam masa yang sama tidak ada pula orang yang menegah kemungkaran tersebut, dan tidak ada pula orang yang menerangkan kemudaratan yang akan terhasil disebabkan perbuatan mungkar yang dilakukan, dabba ilaihil fasad, maka kerosakan akan mula bergerak menuju kepada masyarakat tersebut. Baik, apabila sesuatu perbuatan mungkar tidak ditegur, tidak diterangkan kepada masyarakat ini adalah perbuatan yang mungkar, yang mencanggah dengan syariat, apa yang berlaku? Kerosakan akan mula bergerak perlahan-lahan pergi kepada masyarakat tersebut. Sebab bila perbuatan itu perbuatan mungkar, dia adalah satu maksiat. Bila ia satu maksiat, di dalam syariat tidak akan Allah melarang kita melakukan satu perbuatan, melainkan kerana perbuatan itu membawa kemudaratan. Sebab itu perbuatan yang mudarat akan ditegah oleh Allah. Perbuatan yang tidak membawa kepada kemudaratan tidak boleh ditegah oleh Allah Azza wa Jal. Sebab itu kalau kita tengok dari segi syariat, kita tidak akan mendapati ada perbuatan yang mungkar tiba-tiba tidak boleh ditegah oleh Allah Azza wa Jal, dibenarkan pula oleh Allah. Tidak akan kita jumpa perkara tersebut, kerana konsep yang diamalkan ataupun yang dipegang di dalam agama Islam adalah la darara wa la dirar. Tidak boleh ada kemudaratan, tidak boleh pula ada sikap ingin memudaratkan orang lain. Maka apabila perbuatan itu merupakan perbuatan yang merosakkan manusia, maka ia ditegah oleh Allah Azza wa Jal. Allah mencegah kita daripada melakukan perbuatan mungkar atas sebab untuk kemaslahatan diri kita sendiri di dunia dan juga di akhirat. Tapi kalau kemudaratan yang berlaku sudah tidak dihalang oleh manusia, sudah tidak ada orang yang ingin menegur perbuatan mungkar tersebut, apa yang berlaku? Dabba ilaihil fasad wa asra'a fihi al-inhilal. Nescaya kerosakan akan mula bergerak perlahan-lahan menuju kepada masyarakat tersebut. Kemudian al-inhilal, inhilal ni kalau kita tengok bahasa Arab ni, inhalatil uqdah, simpulan sudah terlerai. Asal inhilal adalah terlerai, ataupun boleh juga tengok dalam bahasa Arab inhalal jasad, maknanya dha'ufal jasad. Jadi inhilal kita boleh kata kerosakan atau kelemahan kelemahan akan berlaku kepada masyarakat. Kerosakan dari sudut akhlak, masyarakat sudah terbebas, sudah tidak lagi diikat dengan syariat, dan ia membawa kepada kerosakan. Ini akan berlaku sekiranya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar tidak dilakukan oleh masyarakat muslim. Lahu ghadabullahi wa 'iqabuhu. Masyarakat tersebut berhak menerima kemurkaan Allah
dan berhak untuk menerima balasan buruk daripada Allah Azza wa Jal. Sebab apabila Allah menyuruh kita melakukan satu perbuatan dan menegah kita daripada melakukan satu perbuatan, tiba-tiba perbuatan yang ditegah itu yang kita lakukan, perbuatan yang disuruh tidak pula kita lakukan, dan kita sudah melakukan satu pendurhakaan kepada Allah. Apabila kita mendurhakai Allah, maka layaklah bagi Allah untuk membalas orang yang mendurhakainya dengan azab, dengan balasan. Wali'ayazubillahi min zalik. Bahkan kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, telah sabit ataupun telah sah daripada baginda Nabi SAW bahawa baginda telah bersabda, innal qauma idza ra'awul munkara falam yughayyiruhu aw syaka an ya'ummahumullahu bi'iqabin minhu. Apabila sesuatu kaum melihat sesuatu perbuatan mungkar, tiba-tiba mereka tidak pula mencegah perbuatan mungkar tersebut, maksiat tersebut tidak pula dicegah oleh mereka, au syaka, hampir-hampir Allah Azza wa Jal hampir-hampir Allah Azza wa Jal akan mengumumkan mereka, akan menyeluputi seluruh mereka dengan balasan daripadanya. Allah Azza wa Jalla akan mereka yang meninggalkan kemungkaran, hampir-hampir untuk Allah Azza wa Jalla memberikan satu hukuman yang akan meliputi seluruh masyarakat tersebut. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Islam ajar kita apabila kita melihat suatu perbuatan ataupun suatu musibah, macam hari ni kita ditimpa dengan corona, kita ditimpa dengan wabak COVID-19. Apabila kita melihat perkara-perkara begini, dengan banjir, dengan perkara-perkara tersebut, Islam ajar bukan semata-mata kita melihat dari sudut ini adalah fenomena alam, ini disebabkan secara sainsnya begini-begini. Bagus, tak ada masalah untuk kita fahami seperti itu. Namun dalam masa yang sama, tidak akan berlaku satu perkara melainkan dengan izin Allah Azza wa Jal. Apabila Allah memberikan kepada suatu masyarakat akan kemudaratan, maka Islam ajar untuk kita berfikir sejenak. Agak-agak ada tak kita melakukan perbuatan dosa yang dengan sebabnya layak untuk kita menerima teguran daripada Allah Azza wa Jalla. Maka tak mustahil kalau kita tengok apa yang berlaku kepada dunia hari ini, yang diuji oleh Allah dengan wabak penyakit, adalah hasil daripada sikap manusia yang sudah semakin jauh daripada Allah Azza wa Jalla. Kalau negara bukan Islam, ya mereka tidak beragam Islam. Kebanyakan mereka tidak beragam Islam. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang mengundang murka Allah. Kita di Malaysia juga tidak lari juga. Banyak juga perbuatan-perbuatan mungkar yang sering kita tatapi, yang sering kita lihat di dada-dada akhbar. Maka bagi seorang Muslim, dia bukan hanya melihat ini adalah satu fenomena, ini adalah suratan takdir, tetapi dia juga perlu melihat bahawa mungkin ini adalah teguran daripada Allah Azza wa Jal. Sebab Nabi telah menyebut apabila suatu kaum melakukan perbuatan mungkar dan tak ada yang menegur, alhamdulillah kita lihat di Malaysia tetap akan ada orang yang menegur, alhamdulillah. Walaupun mungkin yang menegur suaranya tidak dianggap sebagai suara majoriti. Namun alhamdulillah, moga-moga masih ada yang terus menegur. Namun kalau sudah perbuatan mungkar tidak ditegur, apa yang berlaku? Hampir-hampir Allah untuk mengumumkan mereka semua dengan balasan daripadanya. Kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, di antara tanda-tanda kemurkaan Allah kepada seseorang, kepada satu kaum, alla yastajiba du'aahum idza da'awhu, iaitu doa mereka tidak didengar oleh Allah, doa mereka tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal sekalipun mereka telah memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah berdasarkan apa yang disebut oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam, la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu ay yab'atsa 'alaikum 'azaban minhu summa tad'unahu fala yastajibu lakum. Okey, sebentar tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bateri laptop saya hampir habis.